Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini sekali lagi kita bertemu dalam kelas kita di Quran Daily Malaysia PQDM, dan kita telah selesai pada minggu yang lalu pembahasan kita terhadap kitab 77 cabang iman. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu dalam bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalani Ramadan ini dengan sebaik mungkin, dan kita mengharapkan pahala dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala sepanjang Ramadan. Kita mintalah kepada Allah, walaupun kita tahu apa yang kita buat dalam Ramadan masih belum mencukupi untuk sampai kepada satu standard yang benar-benar kita puas hati. Akan tetapi kerana Allah Azza wa Jalla itu Tuhan yang Maha Agung, Maha Pemurah, lagi Maha Pengasih dan Penyayang, maka kita minta dengan Allah rahmat dan keampunannya. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati kita lah semualah, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka dalam menjalani ibadat Ramadan pastinya kita nak buat yang terbaik. Semua kita bila datang Ramadan, cita-cita kita nak buat yang terbaik untuk Ramadan. Bukan apa, Ramadan kan datang setahun sekali, dan kita belum tentu lagi tahun depan bertemu dengan Ramadan. Dan kita nak bahawa peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni bermanfaat untuk kita sepenuhnya. Jadi atas sebab itulah kita nak berusaha menjalani Ramadan dengan cara yang terbaik. Lalu bila kita perhatikan, orang yang paling baik di kalangan umat ini adalah generasi para salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka yang terdahululah. Walaupun kita nak kenal semua daripada mereka tu mungkin payahlah, tapi secara teorinya, manhaj yang ada pada kita menyatakan generasi yang terawal adalah generasi yang terbaik. Sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in adalah generasi yang terbaik. So kita nak mencontohi mereka, kita nak meneladani mereka dalam apa yang mereka buat berkaitan dengan agama Islam, kerana mereka lah orang yang paling hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang yang paling faham sebenarnya tentang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, kerana golongan sahabat ambil Islam secara langsung daripada Nabi, dan golongan tabi'in pula ambil Islam daripada orang yang ambil daripada Nabi, dan tabi'ut tabi'in generasi ketiga yang masih tidak jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun generasi yang terkebelakang dan sampailah kepada kita, terlalu banyak cabaran, ujian, mihnah dan pancaroba untuk kita berada di atas agama Islam yang asal. Namun alhamdulillah, Allah masih menjaga Islam ini, menjaga agama ini dengan riwayat-riwayat, kisah-kisah yang sahih yang sampai kepada kita. Sama ada kisah para tabi'in, kisah sahabat. Dan yang lebih utama lagi, Allah jaga dengan terjaganya Al-Quran dan juga sunnah, yang mana kita tahu apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan kita tahu apa yang Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat. Jadi sebab itu orang yang kembali kepada Quran dan Sunnah, dan orang yang kembali kepada manhaj para salaf, mereka adalah orang yang bahagia dan beruntung. Kita doakan kepada Allah, walaupun kita ni bukan generasi itu, tapi kita generasi yang berada di akhir zaman, yang bercita-cita, yang mencintai golongan salafus salih dan mencintai Allah dan Rasul. Sebab itu alhamdulillah Allah rezekikan kepada kita pada pagi ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita akan baca satu topik yang agak menarik, walaupun tidaklah terlalu luas, tapi dari sudut manhajnya benar. Kita nak kembali kepada Ramadan kaum salaf. Itu tajuk kita. Kembali kepada Ramadan kaum salaf. Dan hari ini saya akan bacalah kitab ni, artikel lah, kitab kecil, kutayib dalam bahasa Arab lah panggil. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kami memuji, meminta pertolongan dan keampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada yang boleh menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkannya, maka tidak ada siapa pun yang boleh memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Wa ba'du. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bulan Ramadan dengan beberapa keistimewaan yang baik dan keutamaan yang terang. Maka dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya Ramadan sebagai bulan iman dan taqwa, bulan pemisah dan petunjuk. Dia melipat gandakan amal kebaikan, mengangkat darjat orang-orang yang berpuasa di dunia dan akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Maka sangat beruntung bagi orang yang berpuasa kerana iman dan mengharapkan pahala, dan menjauhkan diri dengannya dari neraka. Maka di siang harinya dia termasuk orang yang berzikir, dan di malam harinya termasuk orang yang beribadah lagi bersyukur, serta terhadap lapar dan hausnya termasuk orang yang mengharapkan puasa lagi sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Yang bererti, barang siapa yang puasa Ramadan kerana keimanan dan mengharapkan pahala, nescaya diampuni baginya dosa-dosa yang terdahulu. Maka seperti apakah keadaan para salaf di bulan Ramadan? Jadi kelebihan kita tahu, tapi bagaimanakah keadaan kaum salaf di dalam bulan Ramadan? Ramadan adalah bulan ibadah dan bulan taubat. Tidak disangsikan lagi bahawa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan akhir seorang muslim dalam kehidupan. Saudaraku yang mulia, ia mencakup semua ucapan dan perbuatan, lahir dan batin yang diredai. Maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan yang terus berlanjut, seperti berlanjutnya kehidupan pada seorang manusia muslim. Akan tetapi tujuan ini lebih ditekankan di dalam bulan yang keutamaannya sangat agung, yang faedahnya sangat banyak, dan manaqibnya sangat besar. Manaqib ni kelebihan lah.
Dan dia subhanahu wa ta'ala telah menurunkan padanya Al-Quran, melipat gandakan kebaikan dan menguraikan limpahan keampunan padanya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Suhuf Ibrahim diturunkan pada permulaan malam dari bulan Ramadan, dan diturunkan Taurat tanggal 6 bulan Ramadan. Injil diturunkan 13 Ramadan, dan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Okey. Bulan Ramadan adalah hiburan bagi setiap orang yang berdosa, peringatan bagi orang yang lupa, pendidikan bagi orang yang jahil, pemberi semangat bagi setiap orang yang beramal. Wahai orang yang melampaui batas atas dirinya dan mengikuti hawa nafsunya serta menjauhi kebenaran, telah datang kepadamu yang mulia, bulan yang mulia. Perbaharuilah padanya imanmu, engkau bertaubat padanya dan kembali, dan engkau menolak darimu padanya konsekuensi dosa. Ingatlah, sesungguhnya engkau menemui bulan yang mulia ini merupakan kenikmatan yang agung dan kurniaan yang mulia. Saudaraku, kata penulis ni, kesempatan dan keuntungan, dan padanya dibukakan pintu-pintu syurga, dilipat gandakan pahala dan ibadah. Maka padanya barang siapa yang berpuasa kerana iman dan mengharapkan pahala, nescaya diampuni darinya dosanya yang terdahulu. Bagi orang yang berpuasa juga dikabulkan segala doa. Maka jadikanlah, wahai saudaraku, dari bulan Ramadan sebagai bulan ibadah, petunjuk keberuntungan, kebaikan dan juga tambahan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada taubat kerana mengharapkan keberuntungan di segala waktu, maka sesungguhnya waktu terbaik untuk bertaubat dan paling bersih adalah bulan Ramadan, kerana keutamaan dan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, yang menunjukkan keberkatan dan keagungannya. So kalau orang nak taubat, Ramadan ni lah waktu yang terbaik. Okey? Kalau orang nak taubat kepada Allah, Ramadan lah waktu yang terbaik. As-Sirri Siqati berkata, tahun adalah pohon, bulan adalah cabang, hari-hari adalah dahannya, jam adalah daun-daunnya, dan nafas hamba adalah buahnya. Maka bulan Rejab adalah hari-hari berdaunnya, Sya'ban adalah hari-hari bercabangnya, dan Ramadan adalah hari-hari memetiknya, dan orang yang beriman pula adalah para pemetiknya. Comel dia punya analogi dia. Saudaraku, andaikan dibukakan bagi ahli kubur pintu angan-angan, nescaya mereka berangan-angan untuk hidup satu hari di bulan Ramadan, di mana mereka nak berlapar padanya kerana Allah, mereka nak berhaus padanya kerana Allah, mereka nak menghidupkan siangnya dengan membaca Al-Quran, mereka nak menambah iman dan memohon keampunan, dan mereka nak menghidupkan malamnya dengan ibadah, salat, doa dan menangis, dan memohon ampunan dan kebebasan dari neraka. Andai kata ahli kubur diberikan angan-angan, mesti dia angan-angan dia, aku nak hidup di bulan Ramadan. Andaikan kata. Pasal apa? Sebab dia nak isi harinya dengan penuh kebaikan. Kerana banyaknya kebaikan yang Allah bagi kepada hambanya di dalam bulan Ramadan. Wahai saudaraku, sekarang engkau masih hidup. Sekarang engkau masih hidup,
dalam keadaan wal afiat. Telah datang kepadamu bulan Ramadan dan engkau membuka lembaran darinya dengan kelupaan. Apakah engkau melihat dirimu melupakan kelebihannya? Okey. Takkanlah bila kita masuk Ramadan dengan segala kelebihan masuk dalam sifat orang lupa. Lupa kepada apa? Lupa kepada kelebihan Ramadan. Masalahnya bukan masuk lupa ingatan. Lupa tu bukan pada ingatan. Lupa nak mengagungkan Ramadan. Macam kita katalah, awak tahu tak zikir ni zikir? Saya ingat zikir tu. Awak baca tak? Saya lupa. Lupa di sini bukan lupa ingatan zikir tu. Lupa untuk menghidupkan zikir tu dalam kehidupan. Nak mengamalkan zikir tersebut. Jadi yang dimaksudkan dia kata, kita ni, apakah kita nak membuka lembaran Ramadan dengan sifat orang yang lupa dengan keutamaan Ramadan? Macam mana lupa? Lupa tu masa masuk Ramadan duduk gegah nak pergi bazar Ramadan, duduk gegah nak masak yang melampau lah, sikit-sikit tu tak apa, duduk gegah macam-macam sehingga akhirnya mereka meninggalkan ibadat Ramadan. Inilah yang disebut sebagai, apakah kita nak memulakan Ramadan dengan kelupaan? Apakah engkau melihat dirimu melupakan darinya atau dengan kelupaan? Apakah engkau melihat dirimu melupakan kelebihannya? Atau engkau melihat dirimu tidak mengetahui keutamaannya? Atau engkau melihat dirimu mendapat jaminan keampunan? Maka apakah imanmu tidak bersiap-siap dengan kedatangan Ramadan? Sebahagian orang bila masuk Ramadan, seolah-olah dia sangka dia mendapat jaminan keampunan. Tak apa, masuk Ramadan kan ada ampun, kata dia. Tak apalah, masuk Ramadan kan Allah ampunkan dosa, Allah taubat. Seolah-olah benda tu ada jaminan. Padahal yang ada pada kita hanyalah harapan. Okay? Engkau berharap semoga Allah menjagamu padanya di bulan ini. Dan alangkah agungnya bulan ini, dan ingatlah di hari engkau diletakkan di dalam kubur. Syair berkata, dan katakanlah, tolonglah wahai jiwa dengan sabar sesaat. Maka tidak adalah dia, melainkan hanya satu waktu kemudian berlalu. Maka saat bertemu dengan orang yang kerja keras menjadi hilang. Dan jadilah orang yang berduka menjadi senang gembira. Ingatlah sesungguhnya setiap malam dan siang di bulan Ramadan, Allah memerdekakan ahli neraka dari neraka. Dan sesungguhnya bagi setiap Muslim memiliki doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah sesungguhnya di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini tercatat dalam Quran, tercatat dalam hadis. Semuanya yang kita tahu. Ni tahu. Tapi lupa tak kita? Kita ingat tak bahawa Nabi SAW kata, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita lupa tak perkataan Nabi ni? Ingat. Cuma lupa nak menghidupkan Ramadan. Kita lupa dah apa yang Nabi kata, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Apabila masuk bulan Ramadan, dibukakan pintu syurga, ditutup pintu neraka dan dibelenggu para syaitan. Ingat tak? Ingat. Yang tak ingat apa? Nak beramal dalam Ramadan. Apabila masuk dan ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Amalan setiap anak manusia adalah untuknya kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Saudara-saudaraku, renungkanlah waktu yang lepas darimu di bulan rahmat dan ampunan. Tengok kita waktu dulu-dulu. Ya Allah, banyaknya hari berlalu dalam Ramadan yang kita sia-siakan. Okay? Renungkan waktu yang berlalu lepas di bulan Ramadan dan tu.
Ingatlah orang yang telah berpuasa bersamamu dan bulan Ramadan yang lalu. Apakah dia masih bersama pada Ramadan kali ini? Atau dia telah ditinggalkan oleh angan-angan yang berlalu. Maka kalau kita tengok perhati ada orang tu dah pergi, orang kita minta juga tak jumpa. Maka segeralah. Semoga Allah memberi rahmat kepadamu beribadah. Segeralah bertaubat, segeralah beristighfar. Selalu belah berzikir dan berdoa di waktu sahur. Imam Malik rahimahullah, ni kita masuk pada salaf, golongan salaf ni. Imam Malik rahimahullah, apabila masuk bulan Ramadan, dia memberhentikan bacaan hadis dan majlis ilmu. Macam tak kena yang kita dah sedang kembali ilmu ni. Tapi untuk mengingatkan sedikit apalah. Imam Malik nak sebutnya oleh kerana dia ni terlalu banyak dah bagi tazkirah sebelum daripada ni. Akhirnya bila datang bulan Ramadan, dia menghentikan membaca hadis dan majlis ilmu. Ya salam. Okey. Dan mengkhususkan diri membaca Al-Quran dari mushaf. Imam Malik. Sebahagian salaf mengkhatamkan Al-Quran dalam salat Ramadan setiap 3 malam. 3 malam ni makna 10 juzuk sehari. 10 juzuk dalam solat. Kita 1 juzuk pun bekak labu betih kita. Bekak labu betih. Padahal 1 juzuk tu setengah tu setengah juzuk ya tuan-tuan. Kita baca 1 rakaat 1 juzuk, kita rasa lengu labu betih. Yang dahsyat lagi setengah-setengah tu 4 muka surat je. Setengah muka surat 1 rakaat. Pun kita rasa letih. Tiba-tiba sahabat dulu, salaf dulu, 1 malam 10 juzuk, 3 malam khatam. Sebahagiannya setiap 7 hari. Ada yang 7 hari. Kalau 7 hari ni 5 juzuk sehari. Di antaranya Qatadah dan sebahagian yang lain 10 hari. Seperti Abu Raja At-Taridi. Al-Aswad membaca dan mengkhatamkan Al-Quran setiap 2 malam di dalam bulan Ramadan. Ada setiap malam 2. Ada setiap 2 malam sekali, setiap 3 malam sekali, setiap 4 malam sekali. Semua ni kerana mereka mengagungkan Ramadan. An-Nakhai melakukan hal itu khusus pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan pada bulan yang lain juga setiap 3 malam. Dan Qatadah selalu mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari. 7 hari khatam. 7 hari khatam. Pada bulan Ramadan setiap 3 hari. Dan pada bulan 10 hari terakhir setiap malam. Ni dahsyat lagi. Qatadah ni, kalau bulan lain 7 hari, 7 hari, 7 hari. Pada bulan Ramadan 3 hari, 3 hari, 3 hari khatam. Bila masuk 10 akhir setiap malam khatam. Banyaknya. Kita ni Allahu Akbar. Wahai saudaraku, Imam Syafi'i mengkhatamkan 60 kali di bulan Ramadan. Dan dia membacanya di luar salat, dan dari Imam Ahmad rahimahullah seperti itu juga. Sejak Imam Abu Hanifah rahimahullah seperti itu juga. Jadi Imam Syafi'i khatam 60 kali, berarti kalau 30 hari Ramadan 2 kali sehari. Banyak macam ni. Wahai saudaraku, ingatlah sesungguhnya kebahagiaan di 2 negeri bergantung dengan realisasi takwa dalam jiwamu. Kemudian ingatlah sesungguhnya Ramadan adalah jalan menuju takwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan engkau berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bagaimana seorang muslim beribadah kepada Tuhannya di bulan Ramadan, dan bagaimana dia menghabiskan waktu-waktunya sehingga dia menjadi orang yang beriman, dan bagaimana beruntung yang mendapatkan kurniaan dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimanakah engkau menghabiskan bulan Ramadan? Bagaimana kita nak habiskan bulan Ramadan ni? Sungguh manusia bergembira dengan kedatangan bulan puasa. Mereka mendapatkan padanya kebaikan dan keberkatan. Namun sedikit sekali yang menunaikannya menurut cara yang mendatangkan redha Allah. Dan membangunkannya dengan taat, ibadat dan menunaikan kewajipan. Terkadang berbagai macam penyimpangan yang belum pernah di bulan-bulan sebelumnya tiba-tiba ada di bulan Ramadan. Itu yang kita bimbang. Tak menambah ibadat, nambah benda yang maksiat. Termasuk dah nambah bulan Ramadan tak buang makanan. Bila masuk Ramadan dia tu buang makanan. Ni pelik lah ni, terbalik lah. Patut Ramadan jadi kurang, Ramadan jadi banyak buang. Kalau dia buat ambil banyak dan sedekah ke orang, okey juga. Ni tak buang lah tu sampah. Apakah ini cara kita menghabiskan masa di bulan Ramadan? Jadi dia kata sesungguhnya manusia memang banyak yang gembira, yang dapat kebaikan dan keberkatan dari Ramadan. Tapi sedikit sekali yang mengikut cara yang mendatangkan redha Allah. Dan membangunnya dengan taat dan ibadah serta menunaikan kewajipan. Terkadang berbagai-bagai macam penyimpangan yang belum pernah ada di sebelumnya menjadi ada di bulan Ramadan. Seperti israf, berlebihan, mubazir, menyia-nyiakan salat, bergadang di depan program-program televisyen, mengadapkan waktu dalam permainan dan keluyuran di jalanan. Semua itu dengan alasan kerana capek dan hiburan sambil menunggu waktu berbuka. Jika kita menerung keadaan salafus salih dan meneliti bagaimana mereka menghabiskan waktu-waktu mereka di bulan Ramadan, bagaimana mereka memakmurkannya dengan amal salih, nescaya kita tahu jauhnya jarak antara kita dan mereka. Sahabat-sahabat Nabi ni Masya Allah, apa Nabi suruh buat terus. Kita ni tak tahu lagi. Ingat-ingat tu ingat hafal baru, baca kedak-dak tak tahu. Jadi para salaf dulu mereka ni memakmurkan masa bulan ini dengan amalan-amalan yang salih. Okey, itu cara mereka memakmurkan. Dan setiap keburukan ada dalam bid'ahnya kaum khalaf, dan setiap kebaikan ada dalam mengikuti kaum salaf. Jadi bagaimana kita menghidupkan bulan Ramadan seperti kaum salaf menghidupkannya? Orang salaf dulu macam mana dia hidupkan Ramadan? Okey. So kita dah tahu dah imam-imam tu baca Quran banyak. Selain daripada banyak Quran tu, imam-imam ni juga hidupkan Ramadan dengan perkara-perkara yang mendatangkan redha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi macam mana mereka menjalani kehidupan dalam bulan Ramadan? Mesti susu campur kurma kah? Mesti kuih mutabak kah? Kita ni barang mesti puasa kita makanan. Kuih kena ada, mutabak kena ada, air soya, air tebu. Sebut buat makanan tengah-tengah hari ni berasa juga tak? Campur dengan ngantuk lagi, memanglah. Waktu-waktu gini memang cabaran mengantuk ni tuan-tuan. Baik, jadi bagaimana kita menghidupkan bulan Ramadan seperti mana salaf? Kalau salaf buat macam tu, kita nak macam mana? Soalnya macam mana? Nak tu nak belaka, tapi macam mana? Kena tahu salaf tu macam mana mereka dalam Ramadan, baru kita boleh ikut. Okay, bagaimana mereka menjalani Ramadan? Inilah baru sampai kepada poin kita, poin kitab kita ni. Bagaimana para salafus salih menjalani kehidupan Ramadan? Pertama, dengan menjaga hukum hakam puasa. Kerana puasa Ramadan ni salah satu rukun dan tidak akan dia diterima atau tidak sah melainkan cukup dua syarat. Syarat pertama apa dia? Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat pertama ialah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey.
Syarat yang kedua adalah ittiba'. Syarat yang kedua adalah ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita nak cari nak jaga hukum, kembali kepada apa yang disebut dalam agama ini. Kerana itu kita jaga amalan kita dengan dua perkara ni. Kita tak nak kita buat amalan dalam Ramadan tu banyak, tapi bila banyak balik luar daripada Ramadan tak ada apa, tak nak. So macam mana amalan kita nak diterima dalam Ramadan, sepertilah syarat ni ada juga di luar Ramadan. Dua syarat ni, apa dia? Ikhlas dan juga ittiba'. Ikhlas ni mudahnya buat kerana Allah. Ittiba' ni mengikut sunnah Nabi, ya, yang mana kita kata inilah format dia, format soalan dia, format jawapan dia. Kalau tuan-tuan diperintah untuk mengisi tempat kosong, ada soalan, sila isikan tempat kosong. Nescaya kita nak isi tempat kosong tu dengan jawapan yang betul-betul. Kalau isi dengan jawapan lain, pertama, ikhlas pun tak jadi. Kemudian, perkara yang kita nak buat pun tidak menepati. Jadi ini dua syarat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang menciptakan dalam perkara kami ini yang bukan dari bahagian darinya, yang bukan merupakan bahagian darinya, maka dia ditolak. So seorang muslim yang melakukan ibadat puasa wajib menjaga dua syarat ini, dan yang dengannya terrealisasi, macam tercapailah maksud dalam puasa dia. Kalau dia ada ikhlas dan ittiba' ni, insya-Allah puasa dia tercapai. Adapun memelihara ikhlas, maka dengan cara mengarahkan hati hanya kepada Allah dan mengharapkan pahala darinya. Apapun hukum menjaga ittiba' dalam puasa, maka dengan cara mengetahui hukum-hukum puasa sehingga sah puasa seorang muslim, didapatkan dengan keutamaan pahala dan tertolak dengannya seksaan. So macam mana ittiba' dan ikhlas? Kalau orang tu kata, Ustaz, saya ni nawaitu sauma ghadin an adai farda ramadana hadhihi sanah lillahi ta'ala. Oh, kerana Allah Ta'ala, dia kata, aku ni puasa, dengan ini aku puasa selama 30 hari di bulan ini, kerana Allah Ta'ala. Dia siap kata lagi, kerana Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kerana Allah ni tidak duduk di mulut. Puasa ni bukan saya buat kerana. Puasa ni Allah Ta'ala kata dah, fa innahu li wa ana ajzi bi. Aku yang akan nilai puasa. Banyak mana nak bagi berdasarkan penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu dalam macam kita kata tadi, orang tu nak kata dia ikhlas hanya kerana lafaz niat dia, tak. Dia mesti membuktikan dengan diri dan hatinya bahawa dia benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, yang ni yang payah. Nak kerana ikhlas. Nak kata tu mudah. Nawaitu sauma ghadin an adai fardha Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Nak sebut, tapi nak ada ikhlas dalam hati tu, ya Allah. Payah tuan-tuan, payah. Adapun menjaga ittiba', so nak jaga hati satu perkara, nak jaga ittiba' dua perkara yang lain. Apakah mungkin seorang muslim bila merealisasikan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang dia jahil terhadap puasa-puasa yang wajib yang membatalkan, terhadap puasa-puasa yang wajib yang membatalkannya dan rukun-rukunnya. Orang nak tahu puasa tu diterima oleh Allah atau apa benda yang rukun atau wajib waktu dia berpuasa, dalam yang wajib dalam dia berpuasa mengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dia nak buat tu? Macam mana dia nak buat?
Okey? Dia jahil, dia nak ittiba, dia jahil. Jahil tentang sunnah, jahil tentang hukum, jahil tentang rukun, tak boleh. Jadi saudaraku yang mulia, supaya puasamu berada di atas petunjuk Nabi, saya menasihatkan kepada kamu, kata penulis kita ni, agar mempelajari hukum-hukum puasa, mendalaminya, bertanya pada para ulama, menghadiri pengajian-pengajian macam kita. Maka sesungguhnya jahil terhadap hukum puasa boleh menjerumuskan Muslim ke dalam larangan puasa atau yang membatalkannya. So kita nak ikut Nabi ni kena tahulah hukum dia, jangan tu. Anak saya siapa tanya, ustaz, Abi yo korek telinga tu batal puasa. Siapa gitu ni jaga. Korek hidung pun batal puasa. So kita nak tahu je hukum-hukum ni. Sebab dulu korek hidung batal puasa, korek telinga batal puasa. So salah macam mana salah dia hukum? Sebab tu kita nak ambil juga bab ni. Jadi maka sesungguhnya jahil terhadap hukum-hukum puasa boleh menjerumuskan Muslim ke dalam larangan puasa. Takut jahil daripada hak membatal jadi tak batal tak apa. Ni jahil dari hukum-hukum yang membatalkan sehingga akhirnya dia pergi buat batal puasa dia. Itu yang paling takut. Maka dan perlu diperhatikan dalam persoalan ini secara ringkas, kita nyatakan rukun puasa. Hari ni kita ngaji sikit lah. Rukun puasa ada berapa? Rukun puasa ada 4. Yang pertama, niat. Yang kedua, menahan diri dari menahan diri dari yang membatalkan puasa. Niat yang pertama. Okey. Yang ketiga, waktunya bermula dari terbit matahari sehingga terbenam. Yang keempat, orang berpuasa itu seorang Muslim yang baligh, aqil, yang mampu melaksanakan puasa, tidak ada lagi halangan dan tidak ada halangan. So, pertama niat, yang kedua tak makan, yang ketiga sejak daripada matahari terbit sampai matahari terbenam, yang keempat dia adalah mukallaf, seorang Muslim yang aqil dan baligh. 4 rukun ni menjadi rukun kepada puasa. Niat ni, kita nak sebut buat niat puasa ni. Niat puasa ni, macam mana salaf niat puasa? Macam kita ke nawaitu shaum maghrib? Tak ada. Para salaf dalam bab niat ni macam Nabi ajar lah. Nabi sebut macam ni, innamal a'malu binniyat. Pasal nak niat dalam puasa nanti pun, nak niat puasa kau, nak niat sembahyang kau, nak niat apa kau, pulanglah sehingga kita gunakan asal niat ni tepatnya di hati. Kita bahaskan masalah ni sebab ada orang dulu dia tak puasa sebab tak reti nak baca niat. Bapa demo tak puasa, bahasa kita lah. Bapa demo tak puasa. Kenapa kamu tak puasa? Aku sebenarnya nak puasa tapi tak tahu niat puasa. Ya Allah. Ada setengah-setengah tu dia bangun dah. Bangun tengah malam, bangun masak makan pagi pukul 4 sampai 5.30 baru siap. Lepas tu masuk subuh, dia pun teringat, dia kata Allahu Akbar, aku tak sebut lafaz niat puasa tadi, nawaitu shaum maghrib. Ada setengah masjid tu lepas isyak, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, zikir. Kita pakat jangan lupa niat puasa, nawaitu shaum maghrib an adai fardha hadhihi sanati lillahi ta'ala. Siapa gitu? Apakah benar itu adalah cara salaf? Jawapannya tidak. Salaf ni bab niat sebagaimana biasa. Kita dah bangun ke 4 pagi. Kita dah makan sahur. Tiba-tiba azan subuh kita tak sebut nawaitu shaum maghrib. Dan kita kata aku tak niat tadi. Habis tu bangun tadi buat apa? Bangun tadi. Kenapa bangun tadi? Ini menunjukkan bahawa niat ini apa yang ada dalam hati kita tanpa dilafazkan.
Okey, tanpa dilafazkan. Dalam bab puasa ni niat kerana Allah tu alhamdulillah lah. So ini fiqh. Yang kedua, bila niat kena tahan diri daripada makan dan minum. Yang ketiga, waktu dia kena tahan tu daripada subuh sampai maghrib. Yang keempat, mesti dia ada seorang akil dan juga baligh. Okey. Kalau dia nak latih, boleh nak latih. Nak latih. Tak puasa penuh tapi puasa yuk-yuk dia panggil. Puasa yuk-yuk ni tengah hari buka buyuk. Puasa yuk-yuk. Dia nak latih. Macam mana dia? Dia kira pahala puasa tu tak ada lagi, tapi pahala belajar untuk puasa tu insya-Allah. Kalau dia budak. Tapi kalau dia memang akil dah, akil baligh, dia sedar apa yang baik, apa yang buruk, insya-Allah dapatlah pada dia. Okey. Yang kedua, hukum yang kita nak tahu kepada dia, hukum yang kita nak tahu. Yang kedua, hukum yang membatalkan puasa. Nak tahu juga. Yang batal puasa ni pertama, jima' suami isteri di siang hari. Siang malam tak apa, malam tak ada masalah. Siang hari ni tak boleh. Siang hari ni kalau jima' bukan sekadar batal puasa, kena bayar kafarah lagi. Kafarah jima' di siang hari Ramadan. Batal puasa dan kemudian kena kafarah. Kena bayar. Yang seterusnya, mengeluarkan mani secara sengaja. Batal puasa. Ustaz, kalau dia mimpi, macam mana dia mimpi? Dia mimpi tak sengaja. Bukan dia fikir, dia mimpi dia. Dia pun tengah mimpi. Mengeluarkan mani secara sengaja ni bukan mimpi. Bersama isteri itu satu memang batal dah. Andai kata dia tak bersama dengan siapa-siapa, dia keluarkan mani seorang-seorang dia je. Ni ada orang-orang yang mungkin lemah iman dia. Dia keluarkan air mani dia secara sengaja. Walaupun tak apa suami, tak apa pasangan, batal. Dengan pasangan, batal. Kalau dengan isteri, ada kafarah siap lagi. Yang ketiga, makan dan minum batal puasa, makan minum. Di siang hari Ramadan batal puasa. Ada ustaz tu kata kalau tak nak batal, belanja dia makan, tak batal. Tak boleh. Makan minum memang batal puasa. Dia makan minum, tiba-tiba ada lekat celah gigi dia. Celah gigi ada sisa makanan. Macam mana nak buat? Kalau benda tu memang dia tak mampu nak telan, masuk je gitu dalam leher dia, dimaafkan. Tapi kalau dia ni memang ada kemampuan nak telan, atau ada kemampuan nak ludah balik, cuma dia telan, itu perbahasan. Itu sikit lah. Okay? Jadi jangan makan minum secara sengaja. Kalau tak sengaja lupa, tak apa. Dia lupa. Berapa hari dah dia puasa. Dia pergi sekolah. Sampai dia pun lupa lagi. Dia pun makan dan minum. Yang tu tak apa. Dia makan dan minum kerana lupa. Innama at'amahu Allah wa saqahu. Dia ingat dia tak puasa, dia pun makan. Orang pun kita, kamu kan puasa. Dia pun kata, Allahu Akbar, aku dah termakan. Jadi apa hukum puasa dia? Dia sambung lagi puasa, dia berhenti makan masa tu juga, tu juga berhenti, kemudian sambung puasa dia. Yang ni tak batal. Kalau dia makan minum layan, yang batal. Okay? Yang keempat, yang sama dengan makan minum, seperti suntikan infus dan darah, masuk air dalam tubuh, masuk darah dalam tubuh, batal puasa. Berbekam, batal puasa. Muntah secara sengaja, batal puasa. Keluar darah haid dan nifas, batal puasa. Ini yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa. Korek hidung tadi, korek hidung. Korek hidung, korek telinga. Batal tak puasa? Jawapannya tak batal. Sebab Nabi memang masuk air dalam hidung dalam bulan Ramadan, cuma Nabi tidak tidak menyempurna, atau nak kata pun semua Nabi buat sempurna. Tidak sedut melampau. Tidak sedut melampau. Nabi kata baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'imah.
Sungguh-sungguhlah kamu masuk air dalam hidung kecuali ketika kamu berpuasa. Okey? Jadi kalau setakat cocok masuk air dalam hidung, insya-Allah tak batal puasa dia. Kalau masuk jari dalam telinga sampai ni, insya-Allah tak batal. Pasal ni rongga tidak sambung, tidak makan minum. Yang berkait ni makan dan juga minum. Sebab fatwa Allah ni, tu ustaz kata dulu tak boleh. Fatwa sekarang ni bukan setakat masuk. Kalau masuk sampai dada ni pun tak batal. Dia tak boleh pergi perut je. Sebagai contoh, inhaler. Kita sedut. Sedut. 3. Lepas tu. Maka inhaler apa hukum dia? Ubat Batal tak batal? Tak batal. Sebab apa? Dia masuk sampai dada. Inhaler dibenarkan untuk orang puasa. Ni zaman dulu memang tak boleh. Tapi fatwa-fatwa mutaakhir ni termasuklah yang dikeluarkan oleh pejabat mufti wilayah dulu, membenarkan penggunaan inhaler bagi orang yang berpuasa. Ini fatwa-fatwa yang kontemporari lah kita kata. Yang melihat sudut makan dan minum tu berkaitan dengan perut. Jadi kalau dia sedut, kalau kita ustaz rokok siapa ada? Rokok bab lain. Rokok ni dia ada rasa dia tu. Resapan nikotin tu masuk. Kemudian dia telan dalam air liur dia tu. Dan lebih besar lagi berkait dengan haramnya hukum rokok. So kalau inhaler boleh. Kerana darurat dia. Rokok ni bukan darurat pun. Tak boleh lah. Okay? Yang seterusnya hukum yang ketiga, makruh. Makruh. Apa yang makruh dalam puasa? Banyak benda-benda makruh dalam puasa ni. Terlalu berlebihan dalam berkumur dan masuk air dalam hidung secara berwuduk. Kumur sungguh-sungguh masuk air sampai seduk. Melampau tu makruh. Yang kedua, menyambung puasa. Menyambung puasa ni macam mana? Ingat tak? Intermediate fasting. Ada orang puasa, dia nak puasa 24 jam. Ada orang nak puasa 36 jam. Hari ni puasa sahur, nanti tak buka, sampai gitu awal, tengah malam tak makan apa, sampai subuh esok, sampai sahur, sampai waktu sahur tak makan juga. Makan ni lepas hari yang kedua. Berapa jam tu? 36 jam. Ini makruh, dilarang. Yang ketiga, makruh kumpul air liur. Main-main air liur sampai penuh mulut. Makruh. Adab puasa yang wajib. Ya, adab yang wajib. Menjauhi dusta. Menjauhi ghibah. Menjauhi namimah. Sama tu. Lebih kurang dekatnya. Ghibah ni mengumpat. Namimah ni mengadu domba. Menjauhi saksi palsu. Menjauhi menipu dalam transaksi jual beli. Ni wajib. Kalau tidak, memang dari sudut hukum ada, tapi dari sudut apa kita sebut tadi, adat-adat yang tapi pahala dia tu memang tak ada. Mengumpat, riba, namimah, semua benda ni bila orang tu puasa lah, sah dah orang puasa, tapi oleh kerana dia buat macam tu tak ada lah pahala, maka disebut sebagai adab-adab puasa yang wajib dijaga. Tak boleh dusta, tak boleh riba, tak boleh namimah, tak boleh bersaksi palsu, dan tak boleh menipu dalam transaksi. Adab yang kelima, yang ringkas ni, adab yang kelima, adab puasa yang dianjurkan, yang ni sunat. Yang pertama, menunda sahur, menyegerakan berbuka. Yang kedua, menahan lisan dari perkataan sia-sia dan tidak berguna. Yang ketiga, membukakan orang berpuasa, yang ni buat jamuan buka puasa. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah dan sedekah dan amal soleh. Okay, saudaraku yang mulia, ingatlah selalu bahawasanya mendapat taufik untuk puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala tidak boleh sempurna kecuali dengan menjaga hukum-hukum
dan syarat-syaratnya serta mengikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya. Puasa bukanlah semata-mata menahan diri dari makan dan minum, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu dan melakukannya, maka Allah tidak mempedulikannya. Dia dalam meninggal, Allah tidak berhajat dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi saudaraku, janganlah engkau melewatkan dengan memahami hukum hakam puasa, kerana sesungguhnya ia adalah asas kepada puasa. Dan janganlah engkau ketinggalan mengamalkannya, maka orang yang mengamalkannya itu sangat sedikit sekali. So yang seterusnya, mereka juga baca Quran, menjaga salat yang wajib. Menjaga salat yang wajib. Jadi ni salaf ni, bila dia puasa dia akan jaga. Yang wajib tak akan penuh masjid. Di masjid ni penuh dengan orang salat. Pasal apa? Mereka menjaga salat yang wajib. Yang kedua, macam mana salaf dalam bab ni, kita cerita. Dia ada cerita ni. Thabit Al-Bunani berkata, seorang hamba tidak akan pernah boleh menjadi ahli ibadah sekalipun dia mempunyai semua perkara kebaikan, sehingga padanya ada dua perkara ini, iaitu puasa dan salat, kerana keduanya berasal dari darah dan dagingnya. Seorang tidak akan pernah boleh menjadi ahli ibadat sekalipun dia mempunyai semua perkara kebaikan, sehingga padanya ada dua perkara ini. Kalau dia nak jadi ahli ibadat sungguh, dia kena ada dua ni, puasa dan salat. Sebab keduanya berasal dari darah dagingnya, maknanya ni memang asal, wajib, memang daripada asal lagi. Nak jadi ibadat tak akan sempurna melainkan orang tu rajin puasa, rajin salat. Mubarak dan Fadalah rahimahullah berkata, aku berkunjung kepada Thabit Al-Bunani rahimahullah di saat sakitnya. Dia tetap mengingatkan teman-temannya. Tatkala kami masuk kepadanya, dia berkata, wahai saudaraku, kemarin aku tidak boleh solat seperti biasa. Aku tidak boleh berpuasa seperti biasa. Dan aku juga tidak boleh mendatangi teman-temanku lalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berzikir bersama mereka seperti biasanya. Kemudian dia berkata, ya Allah, apabila engkau menghalangiku dari tiga perkara ini, maka janganlah engkau biarkan aku di dunia tersesat pun. Lalu dia meninggal. Saat itu banyak sekali orang yang terlalaikan oleh filem-filem dan sinetron dan tidur dan kelupaan. Lalu dia berpaling dari menunaikan salat. Dia mengira bahawa persoalannya ringan, padahal sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga salat, jaga salat. Yang ketiga, para salaf jaga tarawih. Jaga tarawih. Kerana hadis yang ada, yang kita semua tahu, bahawa Nabi, para sahabat salat malam dalam bulan Ramadan. Okay? Dan fadilatnya kita juga tahu, salatlah bersama imam sampai habis. Kerana siapa yang salat dengan imam sampai habis, ditulis baginya mengerjakan sepenuh malam. Baru ni ada orang tanya saya soalan, Ustaz, macam mana kalau imam yang pertama tu habis? Dia ada dua imam, seorang yang maya 8, satu orang 20 lah, seorang sayang 10, seorang lagi semayang 10. Apa hukum kalau orang tu dia selesai tarawih dengan imam yang pertama? Apakah dia dapat kelebihan? Jawapannya tidak. Syekh Ibn Uthaymin menyatakan dalam masalah ini, imam yang dua orang tu dia gilir, sebenarnya kedudukan dia sama satu imam. Sebab Nabi SAW sebut, sampai imam itu pergi dan selesai. Okay? Sampai imam itu apa kita sebut sana ni, pergi dan selesai, hatta yang sarif, imam tu selesai dan pergi, sorry. Jadi
Dia dua orang tu bimanzilah imam yang sama. Walaupun dua orang, tapi keadaan dia sama seperti satu imam. Dia hanya gilir. Dan maksud yang sari ini selesai solat. Itu kelebihan dia, menjaga solat tarawih. Jadi sebab tu saya nasihatkan sekali lagi, siapa yang semayang belakang imam 20, semayang 20. Nasihat kita. Tak adalah batal tarawih dia, tapi nak kelebihan ni lah. Tapi kalau dia nak semayang 8, dia cari tak imam 8. Sekarang ni tak banyak dah masjid-masjid buat 8. Sebab kalau dulu mungkin ada pilihan, tapi sekarang ni dah beri satu garis panduan umum. Semua masjid-masjid kena buat 20. Seolah-olah itu menjadi satu kewajipan. Jadi makin lama makin susah nak semayang 8. Sehingga orang terpaksa nak 8 juga semayang belakang imam 20. Rugilah. Tapi sebaliknya, kalau orang nak dia semayang 8 dengan sifatnya tertib, lama bacaannya tu, habislah pukul 10, 10.30 habis. Siapa nak semayang 20, dia sambung lagi, apa tak ada masalah. Jadi kalau orang tu faqih, dia akan semayang 8 untuk umum. Siapa yang nak berhenti apa, berhenti. Siapa yang nak sambung 20, beres. Sambung. Kalau rasminya begitu, tak sambung tu sendiri-sendiri nak sambung 20. Tapi payahlah orang kita ni kalau sendiri-sendiri tak semayang dah. Ala kullin, tak apalah. Kita berlapang dada dalam masalah tu, dan kita dah nyatakan sebelum ni, sifat qiyam Nabi ni ada dua. Satu qadar bacaan, yang kedua sifat qadar bacaan, yang kedua qadar qiyam. Qadar bacaan qadar bacaan dan juga bilangan rakaat. Nabi 8 tapi qadar dia panjang. Jangan kita pula ambil 8 qadar sikit. Tak nak. Baik, jadi jaga salat tarawih. Yang seterusnya, muslimin dan muslimat, memperbanyakkan zikir dan membaca Al-Quran. Kan Nabi SAW tasmi' Quran dengan Jibril pada bulan Ramadan. Kita baca tajuk sikit, habiskan ni. Yang kelima, banyakkan bersedekah. Sedekah ni tuan-tuan, banyakkanlah bersedekah dalam bulan Ramadan. Saya kalau nak minta mungkin kita dah ada sebenarnya projek, tapi kita buatlah projek infak Ramadan khusus ni, bawa ada PQDM. Dan untuk pengendali kita boleh bantu sama-sama menyampaikan bantuan infak Ramadan ni. Kat sini kita ada orang hiyah banyak, kontak saya pun ada dekat Kelantan. Baru ni kita dah buat satu fasa pertama, kita dah buat di Kelantan. Yang Vietnam pun ada tanya, yang Madinah pun ada tanya, student-student Madinah pun ada tanya, ada infak untuk program Ramadan berbuka di masjid dekat dengan Masjid Nabawi. Jadi banyak sebenarnya ruang-ruang, channel-channel yang kita boleh pergi. Jadi kalau pihak PQDM ada dana untuk kita panjangkan kepada pihak-pihak yang berkaitan, kita sangat alu-alukanlah. Okey, insya-Allah. Cuma kita nak katakan di sini, antara ciri Ramadan salaf ialah murah hati dan bersedekah banyak. Qiyam dah, jaga solat dah, baca Quran, kemudian bersedekah. Sehingga disebut sedekah yang paling afdal adalah sedekah di bulan Ramadan. Sehari ni dah bersedekah, kalau boleh buat jadual, masuk tiap hari sikit. Kalau tak jumpa orang, ada orang dia sedekah kat surah, ada orang jumpa orang dia sedekah, ambillah kamu. Dalam poket dia jumpa orang fakir, ada orang transfer, macam-macam, terpulanglah. Tapi jadikanlah Ramadan ni bulan bersedekah. Kalau hak kaya-kaya nak wakaf tu, datang jumpa kita. Kita nak cari dana juta-juta ni, nak buat wakaf, untuk beli bangunan wakaf. Juta-juta, bukan sikit-sikit. Juta-juta ni. Hak jutawan tu kontak, insya-Allah. Kenapa? Kerana Nabi SAW kata, inna fil jannati ghurafan. Tinggal ni, dalam syurga, inna fil jannati ghurafan. Dalam syurga ni ada kamar, bilik yang di depannya, yang boleh dilihat depannya dari dalam.
dan dalamnya dari depan. Mana satu bilik, duduk dalam rumah nampak luar, luar tu nampak dalam. Macam cermin lah bahasa kita. Tapi cermin syurga ni tak sama lah dengan kita. Cuma apa tak? Lalu mereka bertanya, untuk siapa Rasulullah? Rasulullah bersabda, untuk orang yang memperbaiki ucapan, makna berbaik ucapannya. Dia bagi makan, ni it'am. It'am ni sedekah lah. Wa adama siyam, dan dia selalu berpuasa. Wa salla bil laili wan nasu niyam, dan dia salat malam waktu manusia tidur. Ini antara orang yang mendapat syurga yang besar. Okey. Dan barang siapa memberi siapa Imam Ahmad ni, seorang pemuda datang kepada Imam Ahmad, lalu dia memberikannya 2 roti yang disiapkannya untuk sarapan pagi, kemudian dia berpuasa. Ini tidak dalam Ramadan, tapi nak sebut pemurahnya Imam Ahmad. Dia buat roti nak makan pagi, tiba-tiba ada orang lapar tak makan roti, dia ambil roti dia bagi, dia tak ada roti, dia berpuasa. Kita ni bagi ada lagi, bagi ada lagi. Dia ni bagi tak ada dah, kira puasa. Lama dulu makan susah. Jadi ini gambaran pemurahnya Imam Ahmad. Dan bagaimana golongan salaf berebut-rebut mencari pahala dengan bersedekah. Ingatlah, siapa yang bersedekah, dia tidak kurang pahala dia. Tidak kurang harta dia. Yang keenam, iktikaf. Okey, iktikaf ni dia duduk di masjid. Tapi ramai orang faham iktikaf ni duduk di masjid, lepas tu bawa telefon, duduk sembang, duduk buah. Iktikaf ni maknanya dia memfokuskan dirinya untuk ibadat sampai tak balik rumah, sebab tu duduk masjid. Sebab nak fokus beribadat, bukan nak duduk masjid tu sebagai nak duduk masjid dah. Nak duduk masjid tu kerana nak guna waktu semaksimum mungkin untuk ibadat. Tu dia iktikaf. Jangan duk bawa telefon, budak-budak lah orang tua pun bawa, tak apalah, kalau kerja penting kena ada. Tapi jangan kita disibukkan. InsyaAllah kita tengah hari nanti pukul 12.30 kita ada satu lagi siri atau sesi dosa-dosa media sosial. Lebih kuranglah kita akan sebut macam mana bahayanya media sosial dalam menjaga ibadat kita ni. Baik. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, iktikaf juga tujuan dia untuk kita cari malam Lailatul Qadar, untuk dapatkan kelebihan malam Al-Qadar. Dan inilah sebab inilah para salafus salih sibuk menghidupkan hari-hari akhir Ramadan supaya mereka mendapat Lailatul Qadar. Okey. Wallahu taala alam, itu yang dapat kita habislah buku ni kita baca. InsyaAllah pada pertemuan kita yang lain kita ada juga yang lagi berkaitan dengan Ramadan. Kita ada buku 30 pelajaran dari Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So insya-Allah minggu hadapan kita akan baca kitab tu. Kita ada 3 minggu lagi dalam Ramadan ni sebelum daripada kita berhari raya. Jadi insya-Allah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, moga Allah berkati kita semua dan moga Allah memberikan kepada kita Ramadan yang terbaik insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.